kanak-kanak itu. Kira-kira seminggu kemudian atau lebih tepat pada tarikh 7 Mei 1984, seluruh penduduk kampung gempar apabila 2 orang kanak-kanak malang tersebut dijumpai dalam lubang najis di belakang rumah jiran Wadi, iaitu rumah seorang wanita bernama Salma. Kisah ini pernah menggemparkan negara kita satu ketika dahulu dan kisah kes ini telah dibuatkan dalam sebuah buku bertajuk Tragedi Salma Hasil Nukilan Sharifah Abu Salim. Tragedi yang cukup menyayat hati yang berlaku pada tahun 1984 ini adalah mengenai 2 orang adik-beradik yang dibunuh dengan kejam dengan mayat kedua-duanya dibuang ke dalam lubang najis dan hanya ditemui beberapa hari kemudian. Paling mengejutkan adalah suspek pembunuhan kes ini telah dibebaskan dan tidak disabitkan daripada kesalahan membunuh. Malah, saksi utama kejadian ini juga dilepaskan daripada tuduhan bersubahat dengan suspek utama kes ini dan masih bebas sehinggalah ke hari ini. Kejadian malang ini berlaku di kampung Muhibah di Peserai, Batu Pahat. Keadaan di kampung ini cukup aman damai dan penduduk di kampung tersebut saling kenal mengenali. Maka ibu bapa sememangnya tidak perlu khawatir sekiranya anak-anak mereka bermain di luar bersama dengan rakan-rakan yang lain. Pada tarikh 30 April 1984, sepasang suami isteri Wadi Wasis 48 tahun dan Sukiam Hasan 42 tahun menjadi bimbang apabila 2 orang anak mereka, Azman dan Sania, masih belum pulang walaupun suara azan maghrib sudah berkumandang. Wadi Wasis dan Sukiam Hasan mempunyai 5 orang anak semua sekali. Wadi Wasis yang bekerja sebagai penarik beca telah mengambil keputusan membuat laporan polis kerana khawatir akan keselamatan kedua orang anaknya itu. Dengan bantuan sanak saudara dan penduduk setempat, mereka melakukan usaha menjejaki 2 orang kanak-kanak itu. Kira-kira seminggu kemudian atau lebih tepat pada tarikh 7 Mei 1984, seluruh penduduk kampung gempar apabila 2 orang kanak-kanak malang tersebut dijumpai dalam lubang najis di belakang rumah jiran Wadi, iaitu rumah seorang wanita bernama Salma. Kedua kanak-kanak malang tersebut dibunuh dan dihumban dalam lubang najis. Lebih kejam, mayat kedua kanak-kanak malang ini dijumpai dalam keadaan diikat dengan tali rafia. Polis terus melakukan siasatan tanpa membuang masa. Polis menjumpai tali rafia yang sama digunakan untuk mengikat kanak-kanak itu di rumah Salma dan terus membuat tangkapan terhadap Salma. Keesokan harinya, seorang lagi suspek utama dikenali sebagai Samsir telah ditahan di kampung Teluk Bakung, Batu Pahat. Samsir merupakan seorang buruh ladang di Ayer Bemban, Kulai. Maka bermulalah pendedahan yang mengejutkan. Bukan sahaja mengenai pembunuhan itu, tetapi perhubungan terlarang Salma dan Samsir. Untuk makluman, Salma merupakan isteri orang dan kes ini telah membongkarkan hubungan terlarangnya dengan Samsir yang dipercayai seorang lelaki berstatus OKU. Kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Magistrat Batu Pahat sebelum dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Muar pada 17 Januari 1987. Dalam perbicaraan awal, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Superintendent Abdul Rahman Kamil, menceritakan detik penemuan mayat 2 beradik itu. Apabila dialihkan papan yang menutup lubang najis tersebut, terlihat mayat Azman menghadap ke atas dan Sania menghadap ke bawah dengan kedua-duanya diikat bersama. Pemeriksaan lanjut ke atas rumah Salma menjumpai 4 utas tali yang dipercayai menjadi bukti penting pembabitan Salma dalam kes tersebut. Penemuan ini membawa kepada penangkapan Salma pada hari tersebut dan Samsir keesokan harinya. Ketika perbicaraan memasuki hari keempat, Salma membuat pendedahan mengejut dengan mengatakan bahawa Samsir adalah individu yang bertanggungjawab membunuh kedua kanak-kanak malang tersebut sebelum membuang mayat mereka di lubang najis. Menurut Salma, Samsir datang ke rumahnya pada hari tersebut dan mereka telah melakukan hubungan terlarang. Tiba-tiba entah dari mana Salma menyedari kehadiran 2 orang kanak-kanak malang ini ketika sedang melakukan hubungan terlarang dan memaklumkan kepada Samsir. Samsir yang berang terus bangun dan menolak Azman ke lantai sebelum mencekik kanak-kanak tersebut sehingga mati. Menurut Salma lagi, Samsir kemudiannya meminta beberapa ulas tali daripadanya dan dia telah
pergi ke dapur untuk mendapatkannya. Pada masa itulah, Samsir terus bertindak kejam mencekik pula Saniah sehingga tidak bernyawa. Setelah kedua-duanya diikat, Samsir kemudian mengheret mayat kanak-kanak malang tersebut ke belakang rumah Salma sebelum menghumbannya ke dalam lubang najis. Salma turut menceritakan bagaimana Samsir telah memberikan amaran kepada dirinya agar tidak menceritakan kisah tersebut kepada orang lain. Sekiranya perlu, ceritakan bahawa kedua kanak-kanak tersebut telah dilarikan oleh sebuah kereta berwarna biru. Salma yang ketakutan tidak menceritakan perihal tersebut kepada sesiapa. Penemuan mayat tersebut terbongkar selepas suami Salma iaitu Razali mengatakan pada 1 Mei 1984 dia terhidur bau busuk dari belakang rumahnya. Apabila dibuka penutup tersebut, dilihat terdapat mayat di dalamnya sebelum menghubungi bapanya untuk memaklumkan perkara tersebut. Kerana tidak tahan dengan bau busuk tersebut, dia sekeluarga telah berpindah sementara ke rumah bapanya. Pada 6 Mei, pihak polis mula mengetahui mengenai penemuan mayat tersebut dan memulakan siasatan. Setelah membaca kronologi ringkas kes ini, mungkin ramai akan menyangka amatlah mudah bagi pihak mahkamah mensabitkan Samsir atas kesalahan membunuh dua orang kanak-kanak malang tersebut. Memandangkan Salma sebagai saksi utama kes ini telah membuat beberapa pendedahan yang mengejutkan. Perbicaraan mengenai kes menggempakan ini berakhir apabila mahkamah akhirnya membuat keputusan Samsir tidak bersalah dan kes itu menjadi misteri hingga ke hari ini. Antara persoalan yang masih menjadi misteri sehingga ke hari ini ialah: pertama, benarkah Samsir yang membunuh kanak-kanak tersebut atau ianya sekadar dakwaan Salma semata-mata kerana ingin melepaskan diri? Dua, jika benar dakwaannya, bagaimanakah Salma boleh terlepas daripada tuduhan bersebahat dengan Samsir kerana cuba menyembunyikan pembunuhan kejam yang dilakukan oleh Samsir? Ketiga, ada juga individu yang mengatakan bahawa Samsir yang ditangkap dan didakwa di mahkamah tersebut bukanlah Samsir sebenar yang mempunyai hubungan terlarang dengan Salma. Sebaliknya, hanya dijadikan kambing hitam memandangkan dia seorang AKU. Jadi, siapakah Samsir yang sebenar? Mengapakah Salma begitu berani membuat pengakuan terlarangnya dengan Samsir? Bukankah perkara ini akan memalukan dirinya sendiri? Kelima, terdapat juga individu yang mengatakan bahawa Samsir terlepas kerana terdapat bukti kedatangannya dalam buku kedatangan yang dipegang oleh ketua di tempat kerjanya. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan bahawa Samsir sudah merasuah ketuanya itu untuk menipu rekod kehadirannya, seterusnya menimbulkan keraguan dalam perlibatannya dalam kes pembunuhan ini. Keenam, mengapakah Razali, suami Salma ketika itu, tidak memaklumkan terus kepada pihak polis setelah menemui mayat kanak-kanak tersebut? Sebaliknya, bertindak pindah sementara kerana tidak tahan dengan bau busuk. Apakah yang sebenarnya berlaku? Adakah dia cuba menyembunyikan sesuatu